Satu kenangan manis yang tak pernah saya lupakan bila berjumpa dengan komuniti doktor ya, iaitu spontaneous joke. Sebagai contoh ya, saya nak uji anak-anak semualah ya. Apa buah yang langsung tidak boleh dimakan? Buah hati, itu klise. Ini betul buah, ini buah betul. Bukan buah tangan, bukan buah hati, ada satu jenis buah. Putus asa? Putus asa ya? Buah cempedak. Sebab di luar pagar orang punya. Ya, kalau makan buah cempedak berdosa. Orang punya di luar pagar. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong jolokkan. Spontaneous joke ini penting untuk belia memahami dan mengamalkannya. Sebab inilah norma, inilah budi santun dan budaya yang boleh kita gunakan untuk kita menjual produk kita. Inilah ilmu-ilmu dari beliau-beliau yang belia kena ambil, kena amalkan. The youth in Sabah, focusing on our community, what is the peranan yang dimainkan oleh para golongan muda ini. So for that, I have to introduce to you all the panel that we have. Yang kita ada sini, yang berusaha Dr. Jakaria Dasan, who is the Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar dan Pasca Siswaza di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Accountancy. Alright, beliau juga mempunyai banyak pengalaman sebelum ini di bahagian corporate UMS dan juga jaringan community. So kita akan ask him the questions, tanya dia soalan-soalan yang berkaitan dengan community dan peranan belia dalam social entrepreneurship. Landscape di Sabah sangat unik, dia berbeza. Landscape social ekonomi dia dan social entrepreneurship dia berbeza dengan di federal dan semenanjung, because di sana mungkin mereka fokus juvenile punya isu, tapi di sini kita kena fokus well-being of the community in terms of how to empower women, how to increase the pendapatan, the local economy, itu fokus dia. But further from that, itu persoalannya, apa isu-isu in terms of social issue yang boleh dijadikan sebagai satu peluang inovasi. So soal untuk mulakan social entrepreneurship di Sabah, because as a youth, peluang kita sangat besar di Sabah ini, but what are apa masalah-masalah sosial ataupun isu-isu sosial yang boleh dijadikan sebagai solusi? Later, itu soalan tu saya nak ajukan kepada yang berusaha Dr. Jakaria Dasan sebagai yang pengalaman dia dengan community tu sangat besar. So mungkin dia boleh share dengan kita. Thank you. Terima kasih Dr. Babini. Kalau tengok penceramah di depan ni, beliau. Sebab umur belia 40 tahun. 1 Januari 2026 umur belia diturunkan 30 tahun. Ya, jadi itu maksud belia. Jadi kalau anda masih berumur di bawah 40, anda adalah beliau. Saya sudah berumur 55, mau masuk 56, saya beliau. Jadi macam salah jemputan bani Dr. Babini. Sebelum saya menjawab isu yang diutarakan, saya tertarik dengan dua orang pemuda dan pemudi di sebelah kiri saya ini. Mereka adalah contoh dan teladan bagaimana seorang itu ingin menceburi bidang social entrepreneurship ataupun keusahawanan sosial. Tadi Dr. Babini sebut hati. Hati Dr. Babini tertarik. Tapi saya nak tambah hati-hati. Sebab kebanyakan belia ni, bila dia masuk
perniagaan ya, dia lupa 3 benda. Pertama, dia lupa diri. Kenapa dia lupa diri? Sebab dia nampak sesuatu wow, terus dia mau masuk, terus dia mau venture. Akibatnya dia tidak ilmu, dia tidak ada kemahiran, dia tidak ada kepimpinan, dia tidak ada nilai dan dia tidak tahu merebut peluang yang sebenar. Lupa diri. Kedua, dia lupa daratan. Dapat untung sikit, terus sombong, ego dan sebagainya. Ini belia ya. Saya berani cakap begini sebab saya ada 3 orang belia di rumah, anak-anak saya yang berumur 32 tahun, 27 tahun dan 20 tahun. Jadi maksudnya kalau saya menyebut ini kepada anak-anak semua, sebab Anda semua adalah anak-anak saya. Jangan marah, ini beliau yang cakap bagi pihak beliau. Dan ketiga ialah lupa segala-galanya. Yang pertama lupa diri, belum ada ilmu. Kedua lupa daratan, ada untung sikit sudah beli handphone yang latest edition. Yang ketiga ialah lupa segala-galanya. Lupa segala-galanya ialah bila dia sudah berjaya, dia mau jump to the another business. Jadi akhirnya dia menjadi seorang yang tidak lestari perniagaan dia. Sebelum saya menjawab isu ya, apa beza usahawan dengan peniaga? Berbeza tahu. Usahawan tu bukan peniaga, peniaga tu bukan usahawan. Apa beza dia? Oke, untuk menjimatkan masalah kan, saya anggap dorang tahu lah nih. Jadi usahawan ialah mencipta idea, mencipta produk baharu. Itu usahawan. Peniaga adalah orang yang menjalankan idea tadi itu. Oke, soalan kedua saya. Bolehkah usahawan jadi peniaga? Boleh. Bolehkah jadi peniaga jadi usahawan? Boleh. Oke, usahawan dicipta idea, dia meniagakan idea itu. Jatuhlah hukum dia peniaga. Kemudian dalam dia berniaga itu, dia teringat, dia dapat mencipta satu idea. Dia sudah masuk jadi usahawan balik. Dia tinggalkan perniagaan dia kepada anak dan istri dia. Contoh. Jadi dia mencipta satu perniagaan baru, dia jatuh jadi peniaga kalau dia meniagakan perniagaan itu. Ya, jadi jangan confuse, usahawan dan peniaga itu berbeza. Kita kena tahu terma-terma ini supaya kita boleh successfully masuk dalam usahawan sosial. Saya bertugas di Kementerian Luar Bandar Sabah di Kerajaan Negeri. Saya melawat hampir ke seluruh kawasan di Sabah ini. Luas negeri Sabah ialah 74.000 km persegi. Di mana di Sabah itu ada gunung, ada ganang, ada bukit, ada bukau, ada sungai, ada laut, ada buaya. Kan sekarang ini takut. Kalau pergi laut, pergi sungai, takut buaya kan? Jadi itu adalah satu peluang untuk mencipta social entrepreneurship sebenarnya. Saya berasal dari Tuaran Sabah, dari Teluk Mengkabung. Siapa tahu Teluk Mengkabung? Zaman kanak saya dulu, buka pintu rumah, terjun ke laut, mandi. Zaman sekarang tidak boleh terjun ke laut sebab buaya menanti. Jadi sebenarnya banyak idea-idea boleh kita cipta dari isu-isu semasa, tidak semestinya environment sahaja. Tetapi ancaman-ancaman kepada manusia itu sebenarnya kita boleh jadi satu inovasi produk. Ya, jadi itu satu pengalaman saya di Kementerian Luar Bandar Sabah. Sabah ini kawasan dia luas. Kemudian saya pernah menjadi pengarah pusat kelestarian libat sama masyarakat pada 2019. Masa itu KPT melancarkan University for Society, di mana kita masuk ke dalam community dan kita melihat banyak peluang-peluang community ini boleh dikomersialkan melalui entrepreneurship, social entrepreneurship. Salah satunya saya mau sebut Bonbon Marakau Ranau. Daripada tagal tradisional, dia telah menghasilkan tagal komersial. Dan tagal komersial itu, apabila pelancong datang ke Bonbon Marakau Ranau, tidak kurang dari 10 bas pelancong. Lihat bagaimana transformasi. Dan kita membangun bersama dengan Jabatan Perikanan ya, bukan sahaja yang run perniagaan ini ialah Koperasi Tagal Sungai Mansahaban Kampung Marakau Ranau. Hasil daripada social entrepreneurship yang mereka lakukan, mereka telah membuka peluang kepada penduduk sekitar Ranau itu sendiri. Ya, kemudian saya juga merupakan resource person ataupun ketua penilai impact satu program APPGM SDG
APPGM itu maksud dia All Party Parliamentary Group. Di parlimen ni ada dua kumpulan. Satu kerajaan dan satu lagi bukan kerajaan. Di mana ahli-ahli parlimen itu bersepakat untuk mengumpulkan satu dana untuk membangun komuniti. Ya. Dan apa yang berlaku ialah kebanyakan projek-projek luar bandar ni, saya salah seorang penilai, saya dapati ramai belia sebenarnya terlibat. Ramai sebenarnya belia terlibat. Cumanya belia ini diorang belum sampai ke peringkat memimpin. Mereka masih dipimpin. Itu fakta. Berdasarkan penilaian yang saya buatlah. Jadi sesuai benarlah program SI ini diadakan untuk kita meramaikan belia ni, Dr. Bamini. Tidak boleh lagi beliau-beliau ni. Suruh rehatlah beliau-beliau ni. Jadi itu permulaan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jakaria untuk berkongsi apa isu-isu yang kita boleh turn into a solution. Isu keselamatan, environment, ekonomi penduduk di satu community macam Tagal tu, you know, how to make it even more sustainable and involve the community within it. The keyword with social ni, it's community. Tadi Dr. Jakaria bilang hilang apa? Hilang diri kah? Hilang lupa diri, lupa daratan apa semua. Okey, yang itu satu. Tapi apa skill? Apa, we go back on the positive side. If you want to be a SE, what is the special skills atau kemahiran seseorang belia perlu ada? Again, kemahiran in terms of IQ, emotional intelligence, then it goes beyond that. It's spiritual intelligence, because we are thinking about not our own business, but we are thinking about a universal impact, ataupun we are talking about social impact through our business. So sebagai seorang akademik and also sebagai seorang yang sangat berpengalaman in terms of community, Doctor, can you go beyond the curriculum and tell us apa jenis kemahiran yang perlu ada untuk menjadi seorang usahawan sosial yang berjaya nanti? Satu kenangan manis yang tak pernah saya lupakan bila berjumpa dengan komuniti doktor ya, iaitu spontaneous joke. Sebagai contoh ya, saya nak uji anak-anak semualah ya. Banyak buah apa yang paling sedap dimakan? Ada sebut durian, tarap, lebih kurang. Ya, sebenarnya semua buah sedap dimakan. Tapi, apa buah yang langsung tidak boleh dimakan? Buah hati, itu klise. Ini betul buah, ini buah betul. Bukan buah tangan, bukan buah hati, ada satu jenis buah. Putus asa? Putus asa ya, buah cempedak. Sebab di luar pagar orang punya. Ya, kalau makan buah cempedak berdosa. Orang punya di luar pagar. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong jolokkan. Spontaneous joke ini penting untuk belia memahami dan mengamalkannya. Sebab inilah norma. Inilah budi santun dan budaya yang boleh kita gunakan untuk kita menjual produk kita. Inilah ilmu-ilmu dari beliau-beliau yang belia kena ambil, kena amalkan. Saya jumpa saudara Hamdan Jaini, pengerusi Bombon Kampung Barakau Ranau. Saya tanya dengan saudara Hamdan, Tuan, kenapa pelancong datang berulang? Jawab Tuan Hamdan ialah, saya tidak pernah melihat pelancong sebagai pelanggan. Saya melihat pelancong sebagai tetamu. Lihat bagaimana beliau-beliau punya konsep marketing ini yang belia kena faham dan kena alami. Bayangkan kalau tetamu yang datang ke rumah kita, kita layan seperti seorang raja ataupun lebih mulia. Tapi kalau the minute we treat them as customer, dollar cents in our mind already, untung dan rugi. So kadang-kadang kepada belia-belia ni, ilmu-ilmu beliau-beliau ni yang di kampung ni,
bila kamu buat aktiviti nanti di kampung kan, pelajarilah sebanyak yang mungkin. Sebab ilmu mereka ini adalah satu pengalaman baharu kepada pelawat-pelawat khususnya dari luar negara. Pelawat-pelawat dari luar negara ataupun pelancong ataupun saudara Hamdan sebut tetamu ni, mereka punya bandar, mereka punya kota lebih hebat. Tapi kenapa mereka datang ke Sabah? Satu, the environment. Second, budi bahasa masyarakat kita. Ya, jadi apakah ilmu-ilmu tu? Jadi pertama ialah kena ada ilmu. Ilmunya kita kena faham what is the relevant knowledge of the day yang perlu kita kuasai supaya kita sukses dalam social entrepreneurship. Kedua, kemahiran. Hadirlah bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh SIDEC, SINIK, Mamum kata, saya pun lupa sudah, dan sebagainya, dan rakan-rakan di luar sana ya. Hadir kemahiran. Tanpa kemahiran, you all tidak akan sukses. Ilmu kamu paham, tapi melaksanakannya kena ada kemahiran. Hadir bengkel. Dan ketiga ialah kena ada kepimpinan strategik. Setiap belia ni dia kena ada kepimpinan strategik. Apa itu kepimpinan strategik? Number one ialah navigator. Kamu kena berupaya memandu orang lain dalam kumpulan kamu ke jalan yang benar. Walaupun perniagaan ada jalan benarnya, jalan belakangnya ada juga kan. Jadi kena jadi navigator. Kedua, kamu kena jadi seorang berfikir sebagai seorang usahawan. Usahawan ni dia mencipta idea. Ada isu, dia cipta idea. Peniaga tidak. Ada untung, ada rugi. Usahawan, ada isu, mencipta idea. Dan akhir sekali kepimpinan strategik ialah kamu kena berjiwa seorang motivator. Selalu menggalakkan kawan-kawan kamu sebab bila kamu terlibat dalam social entrepreneurship, it means a group of people, not only you. So kena ada semangat sebagai seorang yang motivator. Dan keempat ialah kena tahu nilai. Okey, sekarang ni kalau kita sebut social entrepreneurship, SDG berpisah tiada. Ini zaman sekarang. Zaman kami dulu zaman 80-an, 70-an, 90-an, SDG langsung tidak muncul. Ya, dulu kita sebut macam ada DG lah, S-nya belum timbul. Jadi zaman kamu ni ada SDG. At least kamu kena tahu. Number 1 is no poverty. Number 17 is partnership. Kadang-kadang Dr. Bal, saya pun heran kenapa nombor 17 partnership. Sedangkan kalau kita menyelesaikan 1 sampai 16 kena ada partnership. Unfortunately partnership paling bawah. Tapi mungkin ada falsafahnya, itu orang lebih paham. Jadi dan terakhir sekali ialah peluang. Kamu kena tahu bila mau merebut peluang. Jadi saya ulang, nilainya yang pertama kena ada ilmu, kedua kemahiran, ketiga kepimpinan strategik, keempat tahu nilai semasa, SDG dan sebagainya, dan yang terakhir sekali tahu peluang. Jangan lupa segala-galanya. Masih. Terima kasih Dr. Jakaria. Ini bukan wisdom daripada buku ya. Ini adalah wisdom daripada orang yang telah berpengalaman dan lama menjalankan either perniagaan atau menjalani hidup, right? And again, untuk aspek social, I believe once again we need to bring our head and our heart together to support the community. And sebagai one of the SDG, responsible consumption and responsible production, because SE di belakang semua adalah orang yang responsibly producing something using the resources dari Sabah ya, which is great. And kita sebagai belia and also consumer, kita ada tanggungjawab untuk responsibly consume as well as support the local economy. So kita ada choice. We want to buy a handbag from Gucci or we want to support Kelarai Craft or our local SE. Kita boleh buat that choice. Before I end the session, if there is question.